Al-Zarkashi. Ini di antara ulama yang masyhur juga mengkaji Al-Quran, termasuklah Tahir Ibn Ashur dan nama-nama yang lain. Okay, mereka mengatakan semua surah dalam Quran berdasarkan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita tunjukkan bukti. Zaman Nabi tu, ya ke Nabi ada sebut sesuatu ayat tu nama surah? Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita tengok contoh dalam hadis riwayat Muslim. Saya katakan, kalau dalam nota jumpa HR maknanya human resource. Bukan. Okay. Ini nombor hadis dia. Okay. Jadi ni contoh waktu zaman Nabi hidup lagi, Quran belum dibukukan lagi, Nabi sudah menyebut dalam sabda Nabi SAW, sesungguhnya syaitan dia akan melarikan diri daripada sebuah rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Maknanya Nabi sebut waktu zaman Nabi hidup tu, Nabi kata mana-mana rumah dibaca surah Al-Baqarah dalam tu, syaitan akan lari. Ialah sebaiknya Pak Syekh. Kalau tak mampu, pasanglah. Tapi memang Nabi suruh baca. Ini berbeza dengan apa yang orang Melayu buat kan. Kita banyak baca apa masuk rumah baru, pejabat baru. So kita tukar sikit lah. Kita ajar sikit je baca Quran juga. Tapi baca surah tu boleh baca sikit-sikit. Surah ni baca 10 ayat, cuma baca panggil lama-lama surah Yasin. Ada riwayat kata 3 hari dan sebagainya, tapi secara umum baca suratul Baqarah. Jadi dekat sini kita dapat belajar Nabi sendiri menamakan surah itu adalah Al-Baqarah. Kita ambil contoh lainnya, hadis yang berikutnya. Ini hadis sahih. Okey, nanti dalam setiap kelas kita pembelajaran ni, kalau kita jumpa hadis, tuan-tuan tolong tanya saya, hadis tu status dia apa? Takut saya terlupa. Jadi saya letak kat depan ni, ini namanya status hadis. Sebab ada hadis yang palsu banyak. Jadi kita tak nak belajar, kita berpegang kepada hadis yang palsu, hadis yang lemah. Okey, hadis ni sahih, riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Okey, hadis ni kita biasa dengar. Tengok ya, zaman Nabi sendiri, Nabi pun kata, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi. Maknanya zaman Nabi mengetahui 110 ayat itu dia surah apa? Al-Kahfi pada malam Jumaat. Pada hari Jumaat. Maka saya hari Jumaat, maka Allah akan memberikan cahaya bagi pembaca tu di antara 2 Jumaat. Jumaat ni sampai Jumaat depan, Allah bagikan dia cahaya. Kita bukan nak kupas dari sudut kelebihan surah, tapi kita nak membuktikan bahawasanya nama surah ini ia adalah wahyu. Nabi yang nama. Nanti sampai dekat surah ni, nanti kita akan belajar kenapa dia pilih cerita Al-Kahfi. Kenapa tak dipilih kisah? Kenapa tak pilih surah Dzulqarnain ke? Sebab dalam surah tu ada cerita Dzulqarnain kan? Tapi kenapa tak pilih nama Dzulqarnain? Kenapa tak pilih surah tu nama surah Khadir kan? Sebab dalam tu ada cerita Khadir. Itu nanti kita akan bahaskan pula. Ya. Kalau maknanya Nabi dah bagilah, maknanya surah ni nama ni, surah ni nama ni. Ya. Berdasarkan hadis ni. Ya. Tapi dari mana permulaan surah ni hingga ke akhirnya pun Nabi dah ada dia punya modul ke? Susunan surah tu pun sebenarnya kebanyakan para ulama kata dia adalah wahyu lah. Kebanyakan ulama kata dia adalah wahyu. Maknanya para sahabat sudah mengetahui surah apa nak susun nombor 1, surah apa nak susun nombor. Cuma tak ada hadis yang terang-terang sebut surah ni mesti letak mana, surah ni mesti letak mana. Okey. Ustaz, maknanya masa Rasulullah masih hidup, Quran belum lagi dibukukan. Cuma sebab itu Nabi sendiri dia ada penulis dia yang menuliskan. So maknanya masa Rasulullah dapat wahyu je,
dia baca, ada orang tulis. Yes, ada penulis-penulis dia. So penulis-penulis dia ni lah yang Osman kumpulkan, buat meeting, satu conference. Okey, bukukan Quran. Sebab saya tadi beri sebab saya pernah dah cuba berdakwah lah dengan kawan saya. Alright. Sebab dia persoalkan, dia kata how sure are you that Quran is betul, sebab dia kata bukan yang bukan disebutkan ni pun, dia kata sama je macam mak bapak. Saya macam alamak, saya dah start macam apa. Tak. Okey. Bukankah Al-Quran dah ada di rumah mahfuz, diturunkan betul lembah-lembah, jadi kan tahulah benda tu ada. Wallahu a'lam, kita tak, jawapan dia betul. Jawapannya Quran memang surah ada dalam mahfuz. Dalilnya dalam surah Abasa tu salah saya, yang surah yang Allah kata fi lauhin mahfuz. Nama kan kita belajar dulu. Ni dia ada dekat lauh mahfuz. Okey, betul, lauh mahfuz. Dia bawa turun. Okey, dia bawa turun sekaligus. Sekaligus dia turun dekat mana? Langit dunia. Okey, dia panggil langit dunia. Langit dunia ni dia turun sekaligus tu, ini pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar dia turun. Okey. Lepas tu dia turun dekat Nabi, pada langit dunia dipecahkan. Dia turun sikit-sikit. Ada yang turun sebelum hijrah, selepas hijrah. Okay. Cuma kita tidak mengetahui maklumat adakah di lauh mahfuz itu dia memang susunnya macam tu, wallahu a'lam. Tapi kalau dia wahyu Nabi, tentulah Nabi dia takkan berbicara, cakap sesuatu tentang Quran kalau tak ada wahyu. Secara terang wallahu a'lam. Tapi kita pegang dalam suratul Najmi, Allah kata Nabi ni wama yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak akan berkata mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Mereka dia akan kata mengikut apa yang diwahyukan. Okey, jadi maknanya daripada Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia, maknanya it's a complete set, betul. Lepas tu baru dipecah secara rawak, secara berselerak, betul. Lepas tu betul ke yang Nabi bertadabur dengan Jibril selama 20 tahun tu kan? Tiap-tiap bulan Ramadan, Tiap bulan Ramadan. tahun terakhir Nabi nak wafat, Nabi 2 kali dia talaqi Quran. Lelaki dengan Jibril tu. Jibril. Termasuklah untuk penyusunan semua. Penyusunan tu saya wallahu ta'ala alam yang itu. Sebab saya tertarik dengan Ustaz kata ijtihad para ulama tetap penyusunan tu. Maknanya penyusunan tu berlaku selepas Rasulullah wafat ataupun selepas Rasulullah wafat lah. Kalau Rasulullah, maknanya bukukan Quran selepas Rasulullah wafat. betul. Kalau di ijtihad, maksudnya para sahabat ni dia buat kajian lah. Sebab kita kena ingat zaman Nabi ni tak semua orang datang kelas. Ada sahabat pergi berniaga, ada sahabat yang pandai Quran, ada sahabat yang tak pandai. Tapi kita dapat kesimpulan dia, lagi pun kita dapat macam ni. Para sahabat ni dia punya darjat dia punya kategori dia tak sama macam kita manusia biasa. Walaupun dia bukan Rasul, tetapi para sahabat ni dia tidak akan cakap sesuatu perkara agama mengikut nafsu dia. Dia maksudnya dia tak akan ikut suka-suka lah. Tambah-tambah lagi perkara akhirat, perkara-perkara ghaib ni mereka akan bercakap berdasarkan kepada apa yang Nabi telah ajarkan kepada mereka. Bukan susunan. Kita nak yang ditanya tadi susunan. Susunan tu dia masuk pada bab yang lain lah. Dia dalam tajuk yang lain. Tapi yang pasti kalau ayat tu ya wahyu. Ayat tu pasti wahyu. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 tu memang dia wahyu lah. Kita yang ulama bincang susunan surah tu wahyu tak? Nama-nama surah ni wahyu tak? Tapi nanti kalau kita dah belajar, kita akan dapati bahawa dia memang cantik lah, dia memang kita tak dapati mula-mula kalau kita pegang pendapat kita tak nampak dia ke wahyu. Tapi kita belajar sebab kita ada satu modul nanti. Modul kita akan belajar hubungan antara satu surah dengan satu surah. Tapi dalam slot ni saya akan bawa contoh sikit je. Sebab tujuan saya tanya ni bukan apa Ustaz. Sebab dia menjadi kalau kita orang Islam wajib berpegang kepada Allah akan pelihara.
Al-Quran daripada cacat dan cedera. Betul. There's no objection on that. Betul. Cuma saya nak tahu time frame dia sebenarnya. Contoh macam Al-Quran tidak dibukukan pada zaman Rasulullah. Alright. Al-Quran dibukukan pada zaman Osman.